Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Selamat datang ke video interaktif bagi subjek VED 3043 Seni Reka Fashion. Sebelum kami lanjutkan tentang Seni Reka Fashion ini, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang mahasiswi, iaitu saya sendiri, Nur Anis Nabihah binti Nur Disham, Raja Nurul Aqilah binti Raja Azmi Shah, Siti Nur Aisyah binti Alias, dan seorang mahasiswa iaitu Muhammad Hafizul Amin bin Muhammad Zulkifli. Kami berempat dari ISMP Ekonomi Rumah Tangga Semester 3. Seterusnya ialah isi kandungan. Dalam kandungan video interaktif kali ini, ia mengandungi 5 perkara. Yang pertama, pengenalan asas kepada fashion. Yang kedua, sejarah fashion. Yang ketiga, prinsip seni reka fashion. Yang keempat, elemen seni reka fashion. Dan akhir sekali ialah kuis. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya. Fashion sebagai kod atau bahasa, istilah umum untuk gaya ataupun amalan pada masa kini, terutamanya dalam pakaian, kasut, aksesori, selekan, menindih badan serta perabot. Fashion melambangkan atau mencerminkan sesuatu masyarakat, budaya dan simbolik kepada inovasi. Fashion juga merujuk kepada apa sahaja yang berkaitan dengan perkembangan trend semasa atau trend terdahulu. Kesan perubahan fashion boleh mempengaruhi ke semua jenis fenomena budaya, termasuklah produk seperti peralatan permainan, game, kereta, peralatan dapur, muzik, makanan, seni bina, aksesoris serta rancangan televisyen. Seterusnya, fashion juga sesuatu proses ataupun bidang seni yang mengaplikasikan sesuatu idea pada suatu reka bentuk ataupun rekaan pakaian serta aksesori. Ia juga menekankan ataupun mengaplikasikan konsep, prinsip dan elemen serta estetika atau keindahan semula jadi sesuatu perkara di dalam rekaan. Reka bentuk fashion dipengaruhi oleh budaya dan sosial. Ia juga berubah dari masa ke semasa dan juga tempat. Seterusnya ialah kategori industri. Ia terbahagi kepada 2 jenis, iaitu haute couture, rumah fashion, dan ready to wear, sedia untuk dipakai. Haute couture ialah pelanggan secara individu ataupun seorang sahaja yang akan berbincang dengan pereka fashion. Pembuatan pakaian ini berkualiti tinggi, mahal dan terperinci. Jahitan pakaian ini juga menggunakan jahitan tangan dan penggunaan kos yang tinggi. Ready to wear pula ialah pakaian yang dihasilkan dalam kuantiti yang kecil untuk menjaga kualiti. Harga pakaian yang agak mahal juga. Penghasilan baju mengikut musim dan adanya fashion show. Pelanggan juga secara individu dan berseorangan. Pembuatan pakaian ini berkualiti tinggi, mahal dan terperinci. Ia juga menggunakan jahitan tangan, handmade dan penggunaan kos yang tinggi. Assalamualaikum, nama saya Raja Nurul Aqilah binti Raja Azmi Shah. Saya akan menerangkan sejarah fashion pada zaman batu awal, zaman batu baru, zaman logam dan tamadun Mesir purba. Pada zaman batu awal yang juga dikenali sebagai zaman Paleolitik, telah wujudnya pakaian yang mempunyai ciri-ciri penyesuaian kepada alam sekitar. Masyarakat pada zaman ini tidak pandai dalam membuat pakaian dan selimut untuk menutupi atau memanaskan badan mereka. Oleh itu, mereka menggunakan ulu, kulit binatang, kulit kayu dan daun-daun kayu untuk menutupi atau memanaskan badan mereka. Mereka menggunakan tulang binatang yang tajam untuk dijadikan sebagai jarum. Selain itu, pada zaman batu baru yang juga dikenali sebagai zaman Neolitik, masyarakat pada zaman ini telah mempunyai kemahiran dalam memintal dan menenun kain. Tenunan pertama telah dihasilkan di Timur Tengah. Mereka menenun kain daripada bulu binatang yang berkualiti dan jentian tumbuhan. Flax, iaitu tumbuhan bunga berwarna biru, merupakan tenunan pertama yang telah dihasilkan pada sekitar 3,000 hingga 6,000 sebelum Masehi di Switzerland. Masyarakat pada zaman ini juga telah mula mempelajari mewarnakan fabrik dengan menggunakan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan juga serangga. Warna yang digunakan ialah warna coklat dan warna oranye. Mereka juga menggunakan fabrik yang bercorak jalur dan berkotak. Mereka juga telah menghasilkan butang atau kancing yang diperbuat daripada tulang, tanduk, batu dan tali yang diperbuat daripada kulit binatang atau jentian tumbuhan.
Seterusnya zaman logam. Masyarakat pada zaman ini menggunakan kain bulu yang tebal untuk menutupi atau memanaskan badan mereka. Kain bulu tebal dihasilkan daripada kulit binatang dengan menggunakan teknik felting, di mana bulu binatang akan disikat atau diberus supaya menjadi lurus dan teratur. Kemudian, bulu dilapisi sehingga menjadi hamparan. Hamparan tersebut akan direnjiskan dengan air dan digulung dengan ketat. Proses membuka dan menggulung hamparan dilakukan beberapa kali. Bulu binatang akan ditumbuk dengan kayu untuk melembutkannya. Pada peringkat ini, bulu binatang tersebut akan bercantum dan berbentuk menjadi sehelai kain bulu yang tebal. Akhir sekali, tamadun Mesir Purba. Masyarakat pada tamadun ini memakai pakaian yang diperbuat daripada linen. Linen adalah kain ringan dan sejuk yang sangat sesuai dengan iklim di negara Mesir. Kain linen diperbuat daripada serat tanaman rami, di mana pekerja akan memutar serat menjadi benang yang kemudiannya ditenun untuk menghasilkan kain linen dengan menggunakan alat tenun. Proses untuk menghasilkan kain linen mengambil masa yang panjang dan sukar. Golongan atasan seperti raja, bangsawan dan orang kaya memakai pakaian linen yang sangat lembut yang diperbuat daripada serat nipis. Manakala golongan orang miskin dan petani pula memakai pakaian linen yang lebih kasar yang diperbuat daripada serat yang lebih tebal. Perkara ini menunjukkan bahawa semakin nipis fabrik linen, semakin berkualiti. Selain itu, masyarakat pada zaman ini juga memakai pakaian yang diikat dengan kemas sehingga menampakkan susuk badan. Dan pakaian yang dipakai perlu mempunyai plaits ataupun lipatan, iaitu mempunyai unsur garisan yang bertemu bucu segitiga sebagai lambang menyembah Firaun. Lelaki dan wanita pada tamadun Mesir Purba memakai pakaian kalasiris. Kalasiris dipakai dengan menutupi sebelah atau kedua-dua belah bahu, labur sehingga ke buku lali dan boleh dipakai sama ada berlengan atau tidak berlengan. Pakaian kalasiris pada bahagian atas bagi wanita ada kalanya menampakkan bahagian dada. Kalasiris dipakai dengan menggunakan tali pinggang untuk mengekalkan kedudukan plaits atau lipatan. Golongan wanita juga menggunakan shawl sebagai pakaian tambahan yang bertujuan untuk menutupi tubuh badan mereka. Masyarakat pada zaman ini juga memakai pakaian jubah bulat yang merupakan kain bulat yang ditebuk di tengah-tengahnya yang dipakai dengan menyarungkan daripada atas kepala. Cawat ataupun loincloth, pakaian yang dipakai oleh lelaki. Ianya digunakan untuk membaluti pinggang dan bahagian kelengkang yang dipanggil shenting. Ianya juga dibuat daripada kain yang berbentuk segi empat yang dilipat menjadi segitiga. Pakaian kanak-kanak tamadun Mesir Purba. Kanak-kanak pada zaman ini tidak dibenarkan memakai pakaian sehingga berumur 6 tahun. Setelah berusia 6 tahun, mereka dibenarkan untuk memakai pakaian bagi melindungi diri mereka daripada panas kering. Mereka juga memakai perhiasan seperti gelang kaki, gelang, kerah dan aksesori rambut. Pakaian tentera tamadun Mesir Purba. Tentera Mesir Purba terdiri daripada dua kategori iaitu askar berkaki dan askar parao. Askar berkaki memakai skirt pendek yang berbentuk segitiga, memakai topi keledar, tidak memakai kasut, bersenjata dan mempunyai perisai. Askar parao pula memakai pakaian yang sama seperti askar berkaki, memakai mahkota, cangkuk pasu, bersenjata dan menaiki kuda. Pakaian orang keagamaan tamadun Mesir Purba, golongan imam memakai pakaian yang mempunyai kulit harimau didrap di atas bahu. Golongan dewa dan dewi pula memakai perhiasan khas yang istimewa atau membawa simbol kedudukan mereka. Masyarakat pada zaman ini juga memakai perhiasan pada pakaian mereka seperti rantai, gelang, kolor leher berat, loket, anting-anting, cincin dan butang khas. Golongan orang kaya mempunyai perhiasan yang diperbuat daripada permata dan emas yang berharga. Manakala golongan orang biasa pula memakai perhiasan yang diperbuat daripada manik berwarna. Okey, prinsip-prinsip asas
Racquetfashion. Yang pertama adalah keseimbangan. Keseimbangan ini mempunyai dua, iaitu yang pertama adalah keseimbangan simetri dan yang kedua adalah keseimbangan tidak simetri. Apa itu keseimbangan simetri? Keseimbangan simetri adalah dia mempunyai ciri-ciri yang sama atau seimbang pada racquetfashion kita dari belah kiri dan kanan dan juga dari belah atas maupun bawah. Untuk keseimbangan tidak simetri pula, dia tidak sama di kedua-dua belah bahu kiri dan kanan maupun atas dan bawah. Seterusnya, prinsip yang kedua adalah keharmonian. Keharmonian ini melibatkan susunan ataupun ulangan mengikut cara dan prinsip yang tersusun. Ia menimbulkan kesan yang menarik. Ulangan garisan, rupa bentuk, jalinan dan ruang dalam gaya dan arah yang tertentu menimbulkan gambaran yang sempurna, teratur, seragam dan selesa dari segi pandangan mata. Seterusnya, kesatuan. Kesatuan ini bermaksud satu tema ataupun satu idea bagi semua unsur dalam kesatuan gubahan. Ianya menjadikan hasil rekaan kelihatan lengkap, teratur dan sempurna dari segi kesatuan. Kesatuan ini dapat menimbulkan rekaan yang kelihatan tenteram, teratur dan selesa. Prinsip yang seterusnya adalah kontra. Kontra ini mempunyai ciri-ciri bertentangan ataupun bercanggahan dalam suatu gubahan. Fungsi kontra ialah untuk menarik perhatian, memberi fokus, mengelakkan kebosanan dan kesan pergerakan. Kontra dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni, teknik dan bahan yang berlainan. Irama dan pergerakan. Ianya mengaplikasikan prinsip pergerakan yang menghasilkan irama ataupun suasana yang tertentu dalam satu rekaan. Ianya menimbulkan kesan visual yang lebih hidup, realistik dan berkesan. Pergerakan ialah keadaan yang bergetar, bergoyang, berayun, berpancar dan bersinar-sinar. Prinsip-prinsip asas racquetfashion yang seterusnya adalah kepelbagaian. Ianya mempunyai kombinasi pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam satu gubahan, hasil daripada pelanjutan gayaan dan kontra dalam penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan. Kepelbagaian ini digunakan untuk menemukan nilai estetik yang tidak membosankan. Kepelbagaian juga boleh menimbulkan kontra. Yang terakhir adalah perkadaran. Perkadaran ini adalah kadar bandingan saiz, jarak, jumlah bahagian pakaian maupun keseluruhan pakaian. Pakaian yang mempunyai pembahagian yang berbeza lebih menarik daripada pembahagian yang sama. Reka ini dapat dihasilkan dengan elemen garisan. Kadar bandingan seperti pada satu bahagian pakaian maupun antara bahagian pakaian. Yang pertama, elemen garisan. Garisan ialah satu deretan titik yang bersambung-sambung yang mempunyai jarak tertentu. Garisan boleh diolah untuk mencipta rupa, jalinan, ton, corak dan untuk menimbulkan bentuk, ruang dan juga pergerakan. Yang kedua, elemen rupa. Elemen rupa adalah hasil pertemuan titik ujung dengan titik mula. Rupa adalah kawasan rata yang diligari oleh garisan luar. Rupa pula terbahagi kepada 4 iaitu rupa geometri, rupa organik, rupa positif dan juga rupa negatif. Rupa organik merupakan rupa bebas yang tidak bersudut seperti rupa daun, buah, batu dan lain-lain. Rupa geometri. Rupa geometri merupakan rupa yang bersudut seperti segitiga, segi empat, piramid, bulat dan lain-lain. Yang ketiga, rupa positif. Rupa positif merupakan rupa objek yang terletak di sesuatu kawasan. Yang keempat, rupa negatif. Rupa negatif merujuk pada ruang di sekeliling rupa sesuatu objek. Yang ketiga merupakan elemen bentuk. Bentuk mempunyai keluasan, ketinggian, jisim dan lebih daripada satu permukaan. Bentuk terbahagi kepada dua iaitu bentuk konkret dan juga bentuk ilusi. Yang pertama, bentuk konkret. Bentuk konkret merupakan bentuk objek sebenar yang bersifat 3 dimensi 3D iaitu boleh disentuh, dilihat dan dirasai.
bukan berbentuk gambar. Yang kedua, berbentuk ilusi. Bentuk ilusi ialah bentuk visual yang bersifat dua dimensi 2D yang digambarkan melalui lukisan atau cacatan. Yang keempat merupakan elemen jalinan. Jalinan ialah kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu benda. Terbahagi kepada dua iaitu jalinan sentuh dan juga jalinan tampak. Jalinan sentuh. Jalinan sentuh ialah jalinan yang dapat dirasai dengan sentuhan atau tangan seperti collage, arca dan juga lain-lain. Jalinan tampak. Jalinan tampak merujuk jalinan yang hanya dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasai dengan tangan seperti corak batik, jalur buah tembikar dan juga gambar foto. Yang kelima merupakan elemen ruang. Ruang ialah kawasan kosong di sekeliling objek, jarak antara dua objek atau rongga dalam sesuatu objek. Ruang dibahagi kepada dua iaitu ruang nyata dan juga ruang tampak. Ruang nyata. Ruang nyata ialah ruang sebenar yang terdapat pada bentuk-bentuk konkret. Ruang tampak pula ialah ruang yang hanya dapat dilihat dalam seni tapak seperti lukisan, catatan dan juga cetakan bukan sebenar. Yang keenam ialah elemen warna. Warna boleh dibahagi kepada warna harmoni, warna bergenap dan juga warna sewarna. Warna sewarna pula ialah hanya satu warna mempunyai pelbagai ton daripada terang kepada warna gelap. Mempunyai dua suhu warna iaitu warna panas dan juga warna sejuk. Warna harmoni ialah warna bersebelahan dalam roda warna. Warna sekeluarga, selesa dan juga seimbang. Warna bergenap. Warna bergenap pula ialah warna yang bertentangan dalam roda warna menimbulkan kesan segar, kaya, kontra, getaran dan juga pergerakan. Warna panas. Warna panas ialah warna antara warna merah, ungu hingga kuning hijau pada roda warna menimbulkan kesan bertenaga, garang, harapan perang, meriah dan sebagainya. Warna sejuk. Warna sejuk ialah warna antara hijau hingga ungu pada roda warna menimbulkan kesan sejuk, sedih, damai dan sebagainya. Akhir sekali ialah kuis. Kuis yang dilakukan ini untuk menguji tahap pengetahuan dan kemahiran yang baik selepas apa yang telah dipelajari. Terdapat beberapa soalan yang perlu dijawab. Soalan yang pertama, kesan perubahan fashion boleh mempengaruhi kesemua jenis fenomena budaya. Anda diberikan 10 saat untuk menjawab soalan tersebut. Jawapannya adalah betul. Soalan yang kedua, industri fashion terdiri daripada 6 peringkat utama untuk strategi pemasaran. Anda diberikan 10 saat untuk menjawab. Jawapannya adalah salah. Soalan yang ketiga, zaman manakah masyarakat mula belajar mewarnakan fabrik? Anda diberikan 10 saat untuk menjawab soalan. Jawapannya adalah C, zaman batu baru. Soalan yang keempat, kanak-kanak tamadun Mesir purba boleh memakai pakaian selepas berusia? Anda diberikan 10 saat untuk menjawab soalan. Soalan yang kelima, kombinasi pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam suatu gubahan. Penyataan di bawah merujuk kepada prinsip asas seni reka. Anda diberikan 10 saat untuk menjawab soalan. Jawapannya adalah B, kepelbagaian. Soalan yang keenam, antara pernyataan di bawah, manakah yang menunjukkan prinsip asas seni reka bagi kontra? Anda diberikan 10 saat untuk menjawab soalan. Jawapannya adalah A. Fungsi kontra adalah untuk menarik perhatian, memberi fokus, mengelakkan kebosanan dan kesan pergerakan.
Soalan yang ketujuh, elemen garisan terbahagi kepada dua iaitu garisan lurus dan anda diberikan 10 saat untuk menjawab soalan. Jawapannya adalah C, garisan melengkung. Soalan yang terakhir, yang manakah bukan elemen seni reka fashion? Anda diberikan 10 saat untuk menjawab soalan. Jawapannya adalah D, tekstur. Itu sahaja soalan kuis dari kumpulan kami. Tahniah kepada anda yang telah berjaya menjawab soalan dengan jayanya. Kepada yang tidak berjaya, anda boleh mencuba di hari yang lain dan perlu fokus dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih.